syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Shadaqallahul azim, yang bermaksud fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Thumma inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Suratul Qiyamah, hari kiamat, surah yang ke-75 pada ayat yang ke-18 dan 19. Daripada 40 ayat pada juzuk yang ke-29. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Salikin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan segala amal-amal kita, sehinggalah amal kita itu dikira sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penerimaan amal itulah maka kita layak untuk dimuliakan dan ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Disambung kitab kita, muka surat kitab lama macam saya ni, muka surat 19 baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Allahumma hadza du'a, Allahumma hadza du'a wa alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa alaika tuklan wa hadzal jahdu wa alaikal tuklan. Inna Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma ya dzal habli asyadidi wal amri rasyidi, as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina syuhud warrakka'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Baik, ni kita sambung tak habis lagi berkenaan dengan doa selepas sembahyang sunat subuh. Tak habis lagi. Ya, kita sambung lagi. Doa ni, doa yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Doa ni boleh rujuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Selain daripada kitab Hidayatul Salikin ni, juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga ada dalam kitab Sairul Salikin, juga ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan hadis ini doa ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Baik, kita tengok apa makna doa ni. Allahumma maknanya ya Allah, kita memanggil Allah dengan panggilan yang lembut. Allahumma ya Allah. Hadza, inilah ad-du'a, inilah doa kami. Ya Allah, inilah doa kami. Hadza, doa tu nak membawa makna doa ni adalah permintaan, rayuan. Doa ni dia adalah kalau kita mengaji ilmu alat dipanggil fi'il, fi'il doa. Dia bukan fi'il amar. Kalau fi'il amar artinya kata perintah, makna kita suruh ijlis, duduk. Kita kata begitu, kita suruh dia duduklah, kan? Idrib, pukullah. Ya, itu makna suruh. Suruh ni kita suruh atas nama makhluk boleh lah. Kita suruh kawan kita ke, suruh anak kita ke, tu bahagian suruh tu boleh. Tapi nak suruh Allah tak boleh. Mana boleh suruh Allah. Jadi fi'il ni kata ulama, dia bukanlah macam fi'il amar, tapi dia termasuk dalam fi'il doa. Walaupun nampak serupa, tapi pada segi makamnya berbeza. Jadi maknanya bila kita sebut Allahumma hadzal doa, doa ni maknanya rayuan dan permintaan kita sebagai hamba kepada Allah. Jadi bila dia sebut Allahumma hadzal doa, ya Allah, seolah-olah nak kata begini, ya Allah, inilah permintaanku, ya Allah, inilah rayuanku, permohonanku. Lepas tu kita kena faham pula, permintaan, rayuan ataupun permohonan ni tadi tak mesti jadi wajib Allah kena tunaikan permintaan kita. Sebab kita hanya minta sahaja. Kita panggil request. Orang putih ada, kan? Makna kita mohon aja. Tapi nak boleh ke lulus ke tak lulus tu hak Allah. Jangan kita faham bila kita doa, bila kita buat solat hajat, mesti jadi apa kita doa, mesti jadi apa kita nak tadi tu. Tak mesti. Walaupun kita semayang solat sunat hajat tu sampai bengkak kaki semayang, 20 rakaat semayang solat sunat hajat, minta hajat sungguh-sungguh minta, nangis-nangis pula tu minta, kan? Tak wajib pun mesti Allah tunaikan permintaan kita. Kita hanya kadar minta sahaja. Atau ada pula yang jawab, kalau macam tu baik tak payah minta, ikut je lah, serah pada Allah. Tak juga. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku nak perkenan. Dengan makna situ, ud'u tu makna minta tadi tu lambang kehambaan. Betul, minta ke tak minta itu terpulang pada Allah. Kalau kita tak minta pun Allah nak bagi. Jadi
Kan? Banyak benda yang kita tak minta tapi Allah bagi. Kita bangun pagi-pagi, mata celik boleh tengok muka bini kita. Kan? Telinga boleh dengar orang sembang. Mulut boleh cakap. Turun daripada katil tu boleh berdiri pula kaki tu. Tangan boleh mencapai gayung dalam bilik air. Kan? Semua perbuatan kita tadi tu kurniaan siapa? Kurniaan daripada Allah Ta'ala. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Kalau zarah yang halus kecil pun dengan izin Allah, apatah lagi tangan kaki kita. Semua pergerakan kita ni biiznillah, dengan izin Allah. Tapi kita bangun pagi tu, malam sebelum kita tidur tu, kita tak minta pun. Tak ada pun di antara kita ni, tak tahu kalau mungkin ada, tapi biasa-biasa ghalibnya tak ada. Kita tidur tu tak minta pun, ya Allah, esok pagi bolehlah izinkan mata aku melihat, telinga aku mendengar, mulut aku cakap, tangan aku menggapai, kaki aku melangkah. Kita tak minta, tapi esok pagi, malah bukan sakat esok pagi, tiap-tiap pagi Allah bagi kat kita. Tak syukur lagi. Dan kita tak nampak benda ni nikmat yang besar sebab kita rasa ia mudah dapat. Bangun pagi je bangun, bangun pagi je bangun. Sebab kita rasa mudah. Kita sampai satu tahap kadang-kadang kita nampak bangun tu bukan kerana Allah yang bangunkan, kita nampak kita yang bangun. Tu lagi bahaya. Kan? Tapi Allah boleh buat tiba-tiba satu hari kita bangun daripada katil, jatuh gitu. Kenapa kaki aku tak boleh diri ni? Masa tu baru tahu nikmat berdiri. Masa tu barulah nak sebut, ya Allah, tolong aku ya Allah, baru nak sebut nama Allah. Lepas tu Nabi ajar kita bangun tidur baca doa. Kalau tak ingat sekalipun, paling-paling tidak bangun tidur, alhamdulillah, sebut itu. Sebut sebagai tanda kita rasa syukur segala nikmat ni Allah bagi kat kita. Dan lagi tanda kita syukur atas segala nikmat Allah bagi kita, iaitu kita mendirikan solat. Sebab tu solat ni dia ada 5 waktu, supaya setiap waktu kita rasa syukur kepada Allah. Semayang subuh, tanda syukur kita bangkit di pagi hari tu, boleh berjalan, boleh apa semua, syukur pada Allah. Kalau Allah tak izin tak bangkit, dia bagi tu. Kalau Allah tak izin mati, dia bagi tu. Kan? Kalau Allah tak izin tak boleh melihat lah, dia bagi tu. Semua atas izin Allah. Kita pun pergi kerja, buat kerja ke, pergi yang kebun-kebun, yang jabat-jabat, sampai ke tengah hari, maknanya half day, separuh hari dah tu, kita semayang pula zuhur. Tanda apa semayang zuhur? Tanda ucap terima kasih pada Allah, sebab sepanjang separuh hari ni, separuh siang hari ni, Allah jaga kita, Allah bagi kita bermacam-macam nikmat. Jangan makan je tengah hari, zuhur tak semayang. Nikmat Allah ambil, tapi tak mensyukuri nikmat Allah, tak tunduk pada Allah. Kan? Tak cukup, lepas tu sambung pula kerja kita lagi, berbaki lagi beberapa jam, sampailah kepada lewat tang. Petang nak balik ke rumah, paskat nak balik lah, balik daripada pejabat nak balik ke rumah. Petang tu kita semayang asar. Semayang asar sebagai tanda syukur, ya Allah, lengkap seharian ini aku pergi berusaha mencari rezeki daripadamu. Cari rezeki, tanda syukur kita. Kita semayang asar 4 rakaat. Menjelang maghrib nak dekat malam, kan? Sekali lagi kita semayang maghrib ni, ucap terima kasih pada Allah kerana separuh hari dah berjalan, Allah jaga kita. Sepanjang siang tadi, daripada gelap sampai gelap balik, Allah jaga kita. Kan? Kemudian semayang isyak sebagai tanda terima kasih kepada Allah kerana jaga keseluruhan hari kita. Maka hari nak habis dah hari tu, kita nak tidur dah, nak menjelang hari esok pula. Begitulah sehariannya umat Islam, sentiasa rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang tak solat,
Orang ini adalah orang yang bakhil, yang kedekut, yang tak ada nak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang tak semayang ni jahat. Jangan buat pemimpin. Kan? Hari ni kriteria nak lantik seseorang pemimpin dan sebagainya bukan tengok solat tak solat. Tengok dia punya sijil, sertifikat dia, tengok dia pandai bercakap, tengok dia pandai ceramah, tepuk meja terbalik cawan. Bahagian tu saja. Kadang cakap memang pandai. Tapi tidak ada ketundukan pada Allah. Buat apa? Kalau dengan Allah pun dia tak tunduk, ingat kalau nanti kita nak minta tolong, dia tolong. Tak tolong dah. Masa nak ngundi, dia cakap habis. Pijak semut tak hati. Habis nenek orang dia dukung. Tengok. Habis rumah dia singgah. Siap tanya kiblat. Konon-konon nak semayang. Tompang rumah kita nak semayang. Dia kata tu surau Wanong depan. Dia nak tunjuk lah. Tu. Bahagian tu lah, bahagian tunjuk. Lepas tu kita telefon tak angkat dah. Lepas tu datang ke rumah, tak boleh, kena buat appointment. Dulu tak ada pun, siap datang rumah kita ni. Tu. Jadilah macam khalifah-khalifah zaman dulu. Sebelum pegang jawatan dan lepas pegang jawatan sama je. Kadang-kadang bukan sakat sama, lebih, orang cakap apa, lebih rendah daripada dulu belum pegang jawatan. Lagilah Saidina Umar bin Abdul Aziz, dia dengan orang kanan dia, unta seekor je, orang kanan dia tarik, dia duduk atas. Dia pun kesian tengok orang kanan dia tu nak tolong tarik unta. Dia kata ginilah, tak aci aku seorang duduk atas ni. Kalau kita dua-dua jalan bawah, tak guna pula unta ni. Kalau kita naik dua-dua orang, unta ni pula kesian. Ginilah, kita gila-gila. Sampai satu jarak, aku duduk atas dulu. Sampai satu jarak, aku pula duduk, aku tarik unta, hang duduk atas. Kata dia, mana boleh, kamu bos. Dah, tak kira lah, khalifah. Aku manusia, hamba Allah. Sampailah ada satu orang perempuan ni, dia nak komplain pada khalifah. Zaman tu kan zaman macam kita boleh tengok muka Perdana Menteri dalam TV, dalam handset, dalam surat khabar. Zaman tu orang dengar je nama siapa khalifah, muka tak tahu. Sebab zaman tu bukan ada media, bukan ada WhatsApp zaman tu. Jadi dengarlah khalifah tu namanya Saidina Umar bin Abdul Aziz, tapi rupa macam ni tak tahu. Perempuan ni nak komplain sebab dapat duit Baitul Mal sikit, dia kata. Dia dapat duit Baitul Mal tu sikit, duit bantuan, kalau bahasa kita hari ni BKM, bantuan kerajaan. Dapat tu sikit. Dia nak komplain lah. Dia pergi cari rumah khalifah, tanya habis orang. Mana orang pun tunjuk. Sampai kat rumah tu, tanya, khadam dalam rumah pun keluar kata khalifah belum balik lagi, dia ada kerja kat luar. Tak apalah, saya tunggu. Demi nak menuntut bela duit saya ni, saya tunggu sanggup. Saya tunggu. Kebetulan bila nak dekat sampai tu, turn yang duduk atas tu dia punya khadam. Yang turn duduk atas tu orang kanan dia. Jadi yang tarik bawah tu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia tarik baju sama je, lebih kurang baju biasa. Tak ada pun pakai kot tali leher lah dah. Pakai baju biasa tarik. Sampai perempuan ni nak ngamuk lah. Dia ingat Umar bin Abdul Aziz yang duduk atas unta tu. Dia kata, "Hei khalifah." Dia marah-marah orang atas tu. Kawan tu bela, awak ni dah tiba-tiba marah-marah aku. "Hei khalifah ni." Lain kali dia tunjuk bawah. "Apa? Cuk. No, bawah tu khalifah. Bukan aku khalifah." Apa hang duduk atas? Khalifah suruh. Dia tengok khalifah yang tukang tarik, tak jadi nak marah. Dia kata, khalifah. Kenapa khalifah tarik unta? Tu Umar bin Abdul Aziz. Yang cerita ni Syekh Nuruddin Al-Banjari, saya ambil daripada beliau. Ada zaman hari ni, menteri bawa velfire, orang kanan duduk belakang. Driver duduk belakang, Aceh Sabah.
Nak menteri tolong bawa. Bawa kereta Mercedes. Ada gitu. Tak tahulah kalau ada nak. Tapi tak tahu. Allahu Akbar. Itu dia. Gitu. Allahumma hadza doa. Ya Allah, inilah doa. Seolah-olah maknanya, ya Allah, inilah permintaanku, rayuanku, merendah diri. Boleh kita tiru ayat doa ni. Wa alaika, dan kepadamu al-ijabah, diharapkan untuk diterima. Diterima, ijab kabul kan, diterima. Dan diharapkanlah permintaan aku ni engkau terima, wahai Tuhan. Tak apa, tak pandai cakap Arab, tak apa. Nak ngapal pula satu hal kan? Tak apa kita cakap Melayu, tak apa. Tapi ikut cara macam mana Nabi berdoa. Macam ni lah. Ni cara Nabi berdoa. Ya Allah, ini rayuan dan permintaanku, wahai Allah. Dan aku harap apa yang aku minta ni engkau terimalah, ya Allah. Gitu. Engkau terimalah, wahai Allah. Wa hadzal jahdu, wa hadza, dan ini al-jahdu hanyalah sekadar ini sahaja usahaku. Wa hadzal jahdu, ya Allah, apa yang aku boleh buat setakat ni, inilah al-jahdu. Al-jahdu ni jihad. Jihad ni maksudnya sungguh-sungguh. Al-jahdu tu sungguh-sungguh. Maknanya, ya Allah, inilah amal yang aku dah berhempah pulah dah, yang aku mampu buat, yang sungguh-sungguh dah. Sebab tu kata Tok Guru Ni Aziz, yang dikatakan bersungguh-sungguh atau jihad tu, kamu buat kerja amal ni, kerja perjuangan, kerja-kerja Islam, kerja ibadat, buat sampai kamu terasa penat, tu baru panggil jihad yang sungguh-sungguh. Al-jahdu, sungguh-sungguh. Buat sampai penat, sampai begitu. Tapi kalau awak relax aja, tu belum lagi dipanggil jihad. Belum panggil jihad. Sebab tu mahal jihad ni, sehinggakan matinya syahid. Sebab apa? Sebab bersungguh-sungguh. Buat kerja untuk agama tu sungguh-sungguh, berpenat-penat, bersusah-susah, berpayah-payah. Bukan ambil bermudah-mudah. Saya tak, sebab saya duduk mengaji dengan Tok Guru Siddiq Nur, saya nampaklah sikap dia. Guru-guru lain pun terbaik juga. Cuma pada mata saya ni, saya nampak dia sebab saya duduk dengan dia. Bukanlah maksud kita taksub dengan dia, tidak. Tapi kita perhati kehidupan dia. Tok Guru Siddiq Nur ni, dia selagi mana dia mampu, orang cakap apa boleh buat, dia akan buat. Walaupun benda tu memang kalau kita kata menyusahkan dia, tapi dia buat. Ada sekali tu orang panggil dia kuliah asar. Kuliah asarnya di Taiping. Kuliah maghrib di Kuala Lumpur. Bayangkan. Kuliah asar di Taiping, kuliah maghrib di Kuala Lumpur. Macam mana nak kejar? Kalau kita kata saya tak boleh datang kuliah asar ni lah, sebab kuliah maghrib tu jauh di KL tu, kita mungkin bagi alasan itu. Dia pergi dua-dua. Kuliah asar tu pun dia pergi juga. Dia raikan orang. Dia tak nak mengecewakan perasaan orang. Tu sikap dia. Selagi dia boleh mampu buat. Kalau betul-betul memang tak boleh buat, baru tu cerita lain. Dia boleh buat dia cuma dia singkatkan sikit kuliah. Dia kata saya terpaksa berhenti awal sebab saya nak berlari pula ni, kuliah maghrib lagi ada di Kuala Lumpur. Penganjur yang jemput tu terkejut. Awak ustaz tak bagi tahu siap-siap maghrib ni di Kuala Lumpur. Saya ingat maghrib ni ustaz sekitar sini je. Kalau tahu ustaz kuliah maghrib Kuala Lumpur, saya pun batal lah kuliah asar ni. Tak boleh, dia kata. Orang nak mengaji, kita datang je lah selagi kita boleh datang. Nak mengajarnya bahawa kita buatlah sehabis mampu kita boleh buat. Sebab nanti dah mati, kita tak boleh buat apa pun lagi. Dalam kubur nanti, semayang pun dah tak boleh, puasa tak, apa pun tak boleh. Memang tak ada puasa dah, memang makan pun tidak dah. Makan tanah dalam tu. Tak ada buat apa dah duduk dalam tu. Jadi masa hidup ni lah, buatlah sehabis mampu yang kita boleh buat kebaikan.
kepada Allah SWT. Nah, buat nak tolong orang ke dan sebagainya, buatlah. Apa yang kita boleh buat dalam perjuangan kita, buat sungguh-sungguh, insya-Allah. Wa alaikal ijabah wa hadzal jahdu, dan inilah sesungguh-sungguhnya kadar usaha aku. Seolah-olah maksud dia gitu. Wa alaika, dan kepadamu lah at-tuklan. At-tuklan ni maksudnya aku atau kami berserah diri. Dan ke atasmu lah kami berserah diri. Maksudnya di sini ayat ni kena faham. Wa hadzal jahdu wa alaika tuklan. Dan inilah usahaku dan atasmu lah aku bertawakal. Maksudnya kena usaha dulu baru bertawakal. Jangan terus tawakal tanpa usaha, tak betul. Buat apa pun tidak, tawakal tu ala Allah, kata. Tak pergi kerja, tawakal tu ala Allah. Tak pergi kait sawit, tawakal tu ala Allah. Ambil buah sawit, hempuk atas kepala. Dah betul lah dia tawakal pada Allah tu, betul, tapi tak kena pada tempatnya. Benda baik memang baik, tapi biar pada tempat. Dan kopiah baik tak baik? Baik. Serban baik tak baik? Baik. Tapi kalau kopiah buh kat kaki baik tak? Tak baik. Sebab tak kena pada tempat. Bila kena pada tempat, baru dia okey. Tak kena pada tempat tu panggil zalim. Kena pada tempat dipanggil adil. Jadi maksudnya usaha dulu. Usaha pergi cari duit, berniaga ke dan sebagainya. Kita dah niaga dah, baru serah pada Allah. Ya Allah, aku serah padamu. Aku dah buat dah ni apa persiapan perniagaan aku apa semua. Nak niaga air ke apa ke, aku serah padamu. Hari ni untung ke rugi, aku serah padamu. Itu baru tawakal. Baru serah pada Allah. Sama juga dalam kerja buat kita. Kita usaha dulu kerja ibadat kita. Semayanglah sungguh-sungguh apa semua. Last kali kita sebut sebelum tidur, malam nanti sebelum tidur, doa, ya Allah, seharian dah aku buat segala-gala yang aku mampu untuk Engkau, dan akhir ni aku serahlah padamu ya Allah segala-galanya. Bertawakal pada Allah. Ada. Sebab kita ni tak mampu nak buat yang paling terbaik. Yang paling terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buat sebiji-biji macam Nabi buat, tak mampu. Kan? Tak mampu. Bacaan Quran kita pun tak kena. Yang panjang pendek, yang pendek panjang. Kan? Ada. Kerana tak kena makrah huruf tak kena. Kadang dia baca gini, siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali baca laju nampak tak perasan. Kalau orang biasa ngaji bahagian tajwid apa semua ni, dia nampak. Tak kena tangan. Siratal ladzina an'am. Ada na situ. Mana boleh na'am? Na'an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kena baca tepat betul. Tapi nak ceritanya kadang-kadang biasalah kita duk buat adalah orang cakap apa, kekurangan sedikit-sedikit. Sebab itulah diajar oleh ulama-ulama kita dulu, lepas habis semayang istighfar, astagfirullah. Istighfar atas apa? Atas kalau masa semayang tadi ada benda yang aku salah, aku silap, minta maaf ya Allah. Inilah wa hadzal jahdu, aku dah buat sebaik yang aku mampu buat. Selebihnya wa alaikat tuklan, barulah serah kepada Allah. Itu kan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat ni jangan salah faham. Dia faham ayat ni untuk orang mati je. Kan, segala bentuk musibah nilah dia. Tadi duit BKM tak dapat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah tu tak dapat bantuan. Ada. Ada kata, hang tak tahu cerita pun dia. Tu ni kawan kita jatuh motor depan simpang sana tu. Innalillahi. Dia tak mati. Dia hidup ni. Tak, bukan pasal mati, tapi musibah. Dia dah jatuh motor tu musibah lah. Nabi kata orang beriman tertusuk duri kecil je, bukan besar. Duri kecil tertusuk di bawah tapak kaki. Kata Nabi, itulah musibah.
Makna musibah segala perkara yang mendatangkan susah atas orang beriman. Atas kita bila ditimpa kesusahan, walaupun kecil saja kesusahan tu musibah. Maka sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Sesungguhnya bagi Allah dan sesungguhnya kepadanya lah Allah dikembalikan setiap urusan itu. Dengan maknanya musibah tadi datang daripada Allah dan kembali kepada Allah jugalah akhirnya musibah itu. Maksud kembali pada Allah tu, Allah jualah yang boleh bantu kita nak menyelesaikan musibah tu. Allah yang datangkan musibah tadi sebagai ujian pada kita, Allah jugalah yang boleh menyelesaikannya. Maksudnya macam tu. Jadi itulah ayat tuklan tadi, ayat tawakal kita pada Allah. Bila datang kesusahan, balikkan kepada Allah. Ya Allah, aku hamba yang lemah, tak mampu aku nak selesaikan masalah aku, melainkan dengan pertolonganmu. Aku serahkan kepadamu. Betul begitu. Tapi bukan serah duduk saja, kita usahalah buat sambil kita munajat pada Allah, minta pertolongan Allah. Barulah hati ni sentiasa tunduk. Kalau ini kita tak amalkan, bila kita ada dapat satu masalah, kita buat selesai masalah, kita akan nampak masalah tu kita yang selesai. Itu bahaya. Kalau dibiarkan lama-lama, dia akan timbul penyakit namanya anani. Dia akan dapat penyakit anani. Ada Omikron tak apa lagi. Kalau ananikron ni bahaya. Anani ni maksud apa? Anani maknanya sifat keakuan. Tengok dia kata, sekarang aku dah berjaya. Aku dah berjaya. Dia angkat diri dia. Dia angkat diri dia. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Allah buka hijab kita, ada hijab ni pada pandangan kita. Kalau Allah buka hijab kita, maka engkau dapat saksikan berapa ramai manusia sedang menyembah dirinya sendiri. Sungguh ni, berapa ramai yang doa diri dia. Dia bukan sembah Allah, dia sembah diri dia sendiri. Dia rasa dia hebat, dia power, dia bagus, dia terror. Semua dia. Habis bahaya. Tu anani tu aku. Tanda-tanda dia ada simptom dia. Bukan batuk, bukan sesama, bukan tu kan simptom dia. Simptom anani ni, simptom dia kalau bercakap mendabik dada. Kalau tu ayat dia aku. Tu dah mula ada tanda. Tapi kalau dia kata aku pergi kedai, tu bukan anani. Tu memanglah dia kata dia pergi kedai. Aku pergi kedai anani tu. Tak faham lah tu. Bukan, maknanya dia bangga atas diri dia. Kalau bangga atas sama-sama jemaah tak apa. Surau kita jadi alhamdulillah lah, jadi meriah, imarah ni sebab kita sama-sama lah buat kerja. Kita tak apa. Tak lah, bukan kita. Surau ni jadi macam ni punya hebat imarah ni, aku anani tu. Anani dah tu. Kan? Buat cok, tulis anani, cok atas dahi. Pek gitu. Dia ni kena anani dah. Ada. Bahaya. Nak ubat susah. Kalau penyakit-penyakit jasad ni, ada kat ubat, makan pil apa, Panadol ke apa, boleh tahan kira. Anani makan Panadol 15 papan, tak ada apa, buih mulut gitu je. Dia bukan dengan ubat gitu. Dia dengan tazkiyatun nafs, mencuci hati. Dia dengan hadir majlis ilmu, khususnya ilmu tasawuf. Mengaji dengan sebab tu mengaji kita duduk bawah. Tak kira lah mu siapa pun. Kan? Mana menteri, agung ke sultan ke, pangkat tinggi mana, manager, bos, nak datuk ke apa ke. Saya ada sekali orang panggil, saya kuliah bulanan di Rawang, Surau Al-Muhtadin, Kota Emerald, Rawang. Kawasan tu memang elit, rumah besar-besar. Yang datang kereta Allah. Paling murah Myvi. Yang lain tu Mercedes, macam-macam.
BMW Velfire, nak sebut pun susah tau. Ada hebat-hebat Melaka. Ada, tak apalah, rezeki dia masing-masing. Tak apa. Tapi orang dia elok dia okey je macam kita tak pakai baju Melayu. Kan? Pakai baju Melayu, kain belekat, kopiah lembik. Saya ngajarlah, kita tak tahu, kita ngajar macam biasa, ngajar habis tu dia bawa pergi makan AJK tu. Kan? Makan kat situ juga dia ada macam sediakan makan lah. Makan. Lepas tu dia bawa jumpa satu orang pakcik. Saya pun tak kenal siapa dia. Dia kata, "Ustaz, saya perkenalkanlah hari ni Datuk sekian-sekian nama dia." Datuk. Tengok pakai kain belekat, baju Melayu, kopiah lembik. Kita ingat atuk. Kalau atuk je. Ni Datuk. Bukan Datuk biasa. Kalau Datuk biasa boleh kak pergi ambil, mudah je. Rupanya dia ni CEO kepada kilang yang buat peluru untuk ATM tentera. Dia CEO dia, bos besar. Dia ada milik kilang tukang buat peluru untuk tentera. Tentera kita. Tu dia. Nak ceritanya, Datuk CEO pun datang dengan kuliah tu. Kau kan tak tahu. Mana orang kaya pun boleh duduk bawah tau. Dan kalau dia Datuk di bawah, saya di atas. Bapa Datuk nak ceritanya, maksudnya gitu. Maknanya inilah ilmu nuntut ilmu ni sama kita. Tak kira lah. Itu bila kita boleh hadir macam ni, duduk majlis ilmu, walaupun kita jawatan besar di pejabat, di siang hari jawatan kita besar, maghrib kita duduk dengar pengajian, duduk bawah, maknanya kita berjaya menundukkan ego kita. Tapi kalau orang sombong, tak mau dia. Tak mau dia. Ada satu kisah seorang raja. Dia ni memburu di hutan dengan dia punya ulu balang apa semua itulah. Buru dah lewat malam, sesat pula tu. Zaman tu kan ada waste, nak boleh keluar balik kan. Jadi cari jalan keluar tak jumpa. Macam mana ni, tanya ulu balang pun tak kerti juga. Tiba-tiba nampak macam ada satu pondok. Zaman dulu kan bukanlah terang, lampu api gitulah, pondok. Tengok banyak selipar bawah tu, macam ada ramai orang lah. Dengar macam ada bunyi-bunyi suara dalam tu. Raja tu kata, "Pergi tengok, cek pondok tu ada apa tu." Kan? Mungkin kita boleh minta bantuan dia orang. Gila ulu balang pergi tengok celah-celah kan, rumah zaman dulu pakai daun gitu je, selak gitu tengok rupanya ada pengajian. Ada seorang tok guru duduk depan buka kitab, orang kampung duduk depan dia mengaji. Duduk depan dia mengaji. Kemudian ulu balang ni balik kepada raja tadi, bagi tahulah. Kata sana tu ada seorang guru agama sedang mengajar kitab. Orang kampung duduk depan dia ramai-ramai. Kan? Kata tiba raja ni jadi berminat pula. Dia kata, "Aku teringin nak dengar apa yang dia ajar. Sebab aku tengok ramai sangat orang boleh ikut dia. Jadi bagus sangat ke apa dia ajar tu. Keluarkan satu titah, satu surat, bahawa titah raja suruh guru tu datang istana mengajar better di istana," kata raja. Apalah, depa ikut taat lah, buatlah surat apa semua, sampai kat rumah tok guru tu baca tadang kan, titah sultan, diminta tuan guru untuk hadir ke istana dan mengajar tuanku sultan di istana. Tok guru tu jawab dia tu kata, "Bayar berapa?" Ada tu? Tak. Dia tak tanya bayar berapa. Dia kata, "Siapa nak mengaji?" Dia tanya balik. "Tuanku, kalau tuanku nak mengaji, hamba kena pergi ke dia ke dia kena pergi ke hamba?" Dia nak mengaji tak? Dia nak mengaji, dia datang sini, bukan hamba pergi ke tempat dia. Tegah guru. Kawan tu ketar. Nak jawab macam mana dengan tuanku, takkan nak jawab gitu, kena kelempang ni kan. Tapi nak tak nak jawab jugalah, sebab dia tak nak pergi kan. Bagi tahu tuanku kata tak apa, better pergi. Kalau itu yang dia nak, better pergi. Bawa habis dengan cushion dengan tukang kipas semua ada. Naik atas rumah tok guru tu. Dah tuanku duduk, yang lain duduk ke tepi. Semua duduk ke tepi, tengah tu kosong. Lepas tu sampai hari ni tengah kosong kuliah. Ini asal usul dia. Ada. Jadi tengah tu kosong.
Jadi tengah tu tuanku duduk dengan kipas ni, kipas apa semua. Tu guru buka kitab, tak baca dia. Dia kata, nak mengaji ke? Dia tanya tuanku. Tuanku Sultan nak mengaji ke? Tanya. Betul nak mengaji. Kalau nak mengaji sama dengan orang lain, dia kata. Bila tuanku darjat tinggi, tuanku di pejabat di istana dalam pentadbiran. Tapi bila mengaji, tuanku jadi anak murid sama macam yang lain jadi anak murid. Tak payah kusyan-kusyan ni, kipas-kipas tak payah. Pergi. Cabut habis kursi-kursi, duduk bawah tuanku. Akhirnya tuanku ikut sampai tuanku tu akhirnya nak menjadi seorang yang alim. Sebab tu tak pelik kalau kita tengok zaman dulu-dulu. Contohnya ada seorang Sultan Selangor suatu ketika dulu pernah mengarang kitab agama. Dialah sultan, dia juga seorang ulama. Sebab apa? Sebab dia ikut ulama. Dia tuanku, dia umara, dia juga ulama. Ini kita nak cari. Kan tak? Tu. Macam Perak pun sultan, kalau tak silap saya nama Sultan Alang Iskandar. Itu pun antara sultan yang hebat. Dalam bidang agama pun dia mahir banyak. Antara penasihat dia Tuan Guru Syekh Nawawi Janggut Merah. Orang panggil Tok Wi Janggut Merah. Zaman dulu. Cuba tengok gambar dia ada. Cuba search kat Google. Cengih muka dia. Cengih muka. Garang. Dia kejar anak sultan suruh ngaji. Rotan anak sultan. Hari ni kalau tu siapa kena rotan? Tu. Nampak. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, jangan kita takut. Apa segala masalah kita kembalikan pada Allah. Allah sedang menguji sahaja kita ni. Tak salah serabut sangat. Kalau orang yang beriman hatinya tenang. Sebab apa tenang? Dia ingat Allah. Tengok Allah datang musibah sekadar ujian sahaja. Allah nak test kita, nak tengok sabar tak sabar, steady tak steady. Apa kita nak takutnya? Sebagai saya bagi satu contoh. Ada. Kalau budak dia seorang-seorang je naik atas motor, kan, lepas tu motor tu berjalan, budak kecil, dia takut tak takut? Takutlah. Motor berjalan, motor skuter pulas gitu jalan dah, tak payah masuk gear, kan, kelang kabut budak tu, kan, takut. Tapi kalau naik motor tu dengan ayah dia sekali, dia takut ke seronok? Seronok. Kenapa dia jadi seronok? Sebab dia yakin ayah dia ada akan jaga dia. Akan jaga dia. Kalau jatuh pun ayah dia akan peluk dia. Kan? Semua dia tak risau. Sebab dia tahu ayah dia ada. Sebab tu anak-anak ni, budak-budak ni, lagi budak-budak kecil macam saya ni, baru dapat pengalaman lah, merasai ada anak-anak kecil. Kadang kita tengok dia, bila dia tak nampak kita, dia jadi takut, dia nangis. Bila nampak kita, dia diam. Macam tu juga kita, bila kasih kita pada Allah kuat, yakin kita pada Allah kuat, apa jua musibah yang datang, kita tak takut. Sebab kita tahu Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah ada dengan kita. Apa nak kita runsingkan? Apa yang kita nak takutkan? Cumanya nak runsing takut pun kita merintih pada Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Tak perlu nak sampai sakit-sakit kepala dah. Mengadu saja pada Allah. Yakin kepada Allah. Gitu. Sambil-sambil kita cari jalan usaha dan sebagainya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi tanya ke sahabat, kamu nak tak kanzul jannah, harta perbendaharaan syurga yang paling bernilai sekali? Sahabat kata, bala, mestilah nak, takkan tak nak. Nabi jawab, maka rajin-rajinlah menyebut la haula wala quwata illa billah fil aliyyil azim. Ini satu amalan. Kalau kita rajin baca perkataan ini atau ayat ni, zikir ni, menyebabkan kita mudah nak boleh masuk ke dalam syurga Allah. Malah bukan setakat boleh masuk, harta yang sangat kaya ada di dalam sana. Nak milik kita nanti, insya-Allah. Itu dia.
Kan? Tapi nak kena faham, jangan baca saja tapi tak faham tak jadi juga. Apa makna dia? Wala haula, maknanya dan tidak ada haula. Haula ni maknanya daya. Tak ada daya. Tak ada daya ni apa maksud tak ada daya? Maksud tak ada daya, tak ada daya untuk menolak maksiat. Tak ada daya untuk menolak keburukan. Benda yang tak elok kita tak mampu nak tolak, melainkan dengan pertolongan Allah. Maknanya kita boleh tolak benda-benda jahat, benda-benda maksiat sebab Allah yang tolong. Kalau Allah tak tolong, kita tak tolak, terima terus. Ni kita tak minum arak. Sebab apa kita tak minum arak? Bukan sebab kita ni bagus, bukan sebab kita tok imam, bukan sebab kita tok Bilal, bukan. Kita tak minum arak sebab Allah jaga hati kita, jadi tak nak minum arak tu. Kalau Allah tak jaga, nak selori minum. Tu sebab wala haula, tak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Melainkan dengan pertolongan Allah. Wala dan wa ataf la dan tidak. Kuwata, kuwata makna kuat. Samalah. Orang bahasa Melayu ni banyak tiru bahasa Arab. Kuwata tu maknanya kuat. Dan tak ada kekuatan. Kekuatan apa pula? Kekuatan untuk melakukan taat, nak buat baik. Nak buat baik ni kena ada kekuatan baru boleh buat. Jadi nak boleh buat tu, kekuatan tu siapa bagi? Allah bagi, baru ada kekuatan. Nak pergi datang ke surau, nak datang ke masjid, kalau tak ada kekuatan, tak datang dia. Bukit dia boleh panjat, tapi tangga masjid tak boleh dia panjat. Sebab tak ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, subuh tak boleh angkat takbir. Kan? Yang jadi ada boleh kekuatan. Kekuatan apa? Bukan kekuatan jasmani, tapi kekuatan rohani. Hati tu jadi kuat nak mengerjakan ibadat. Kalau Allah tak tolong, tak kuat juga. Jadi apa maksud sini? Maknanya barang jahat dia memerlukan daya. Daya ni maknanya tahanan. Macam ada benda nak jatuh, kita tahan. Itu daya, dipanggil daya. Tapi kalau nak buat baik pula, kekuatan. Kekuatan ni maknanya lonjakan ke depan. Satu nak tahan, satu nak lonjak. Semua ni semuanya adalah daripada Allah. Jadi benda jahat kita kena tahan sahaja. Benda maksiat kena tahan. Macam mana tahan? Bila ada dorongan nak buat maksiat, buat bodoh, kata tok guru kami. Buat bodoh tu panggil menahan. Ada amoy lalu pan kita dengan seluar pendek skirt dia, nampak habis peha gebu apa semua gitu. Kan? Syaitan akan cocok kita, bagi tahu, kata dia tolong bagi tahu, amoy dia kata. Tak apa, dia kata kalau tak berkelip tak pergi. Pandailah dia. Kan? Dia pun pergi jeling gitu. Jadi macam mana nak buat? Syaitan duk cocok ni. Tu kata buat bodoh. Macam mana buat bodoh? Buat tak tahu. Tak tahu. Dia lalu buat tak tahu bodoh. Buat bodoh. Lepas tu ada masa kita kena jadi bodoh. Ada masa jangan selalu sangat bodoh tu. Ada masa lah macam benda-benda macam ni lah. Benda-benda maksiat ni buat bodoh. Baru kita tak jadi buat. Tapi kalau kita gilayan, tu masalah. Ada. Nampak wallet orang, contoh ada duit situ. Kan? Dia kata kalau aku ambil ni ada peluang kat aku ni. Syaitan kata tak apa, orang tak nampak ambil lah. Tapi kalau dia buat tak tahu, dia buat bodoh, dia tak layankan benda tu, dia tak jadilah nak mencuri. Nampak? Daya tahan tu kena kuat. Kan? Macam antibody tu, daya tahan. Tu cara macam mana? Buat tak erti, buat tak tahu. Lama-lama dia habis macam tu. Syaitan ni dia pujuk-pujuk je. Mana ada orang kerasukan, syaitan masuk dalam badan, lepas tu dia pergi buat maksiat. Dah ada. Yang jadi buat maksiat tu orang tu sendiri. Syaitan tak join. Syaitan dia cuma hasut je, dia kipas je. Kata buatlah. Ada tak orang lalu depan kedai tikar nombor ekor, tiba-tiba kaki dia masuk sendiri. Weh, apa hal ni? Kata. Tak ada. Syaitan cuma kipas tiup kat telinga. Masuk. Mana tahu kena. Kata. Ambil tu nombor ustaz 4568, nombor pelik dia. Dia kata. Dia bisik je. Dia pergi layan, gilah ambil. Dia gila buat. Kalau tak layan, buat tak tahu je. Selamat dah dia. Sebab tu daya. Tu maknanya daya tahan.
bukanlah kita, tapi pertolongan daripada Allah. Itu dia. Adapun buat taat, dia memerlukan, dia tak boleh diam macam tu, dia kena ada kekuatan. Dia maknanya kena ada keterpaksaan. Dalam ibadat ni kena ada tu. Tak boleh ikut rasa nak buat tak. Dia kena paksa-paksa, latih diri kita. Nak semayang sunat kena paksa. Kadang hati tu jadi hari tu lemah macam malas, tapi paksakan buat. Akhirnya siap jadi. Kan? Bukan lama pun, sekejap je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk 2 rakaat habis semayang sunat. Paksa-paksakan diri. Ada. Dia kena gitu. Itulah namanya kuwata. Lama-lama Allah akan, dia ada 2 makam. Kata tok guru kami dalam kitab-kitab tasawuf yang lain lah, kita celah-celah sikit. Satu dipanggil Ahlul Abid, kan? Satu lagi lupa pula nama dia. Satu makam ubudiyah, makam mujahadah. Makam mujahadah. Dia buat satu benda ni kena bermujahadah. Dia kena paksa-paksa diri dia, paksa-paksa diri dia. Satu lagi istilah tu saya lupa, tapi makam yang kedua ni, dia ni tak payah paksa dah. Dia sebab dah jadi biasa. Sebab tu kata tok guru kami, formula dia mula-mula paksa-paksa, lama-lama jadi biasa. Lama-lama jadi biasa. Sebab tu kita mula kena paksa. Contoh macam nak bangkit tahajud, kena paksa dulu bangkit tahajud tu. Tak boleh bangkit awal sangat. Jangan buat drastik. Janganlah tak pernah buat, tiba-tiba pukul 3 bangun. Tak jadi dia. Tu yang salah pintu dia buka. Ingatkan pintu bilik air, pintu almari buka. Bini kata apa tabiat. Nak mampus ke orang tua ni, dia kata. Ada. Janganlah tak, kita macam kita biasa bangun sahur pukul 5 dah. Kita bangun pukul 5, mungkin mula-mula pukul 5 dulu, atau nak dekat-dekat subuh. Tak apalah, mula-mula nak buat, baru nak try. Bangkit macam tu dia. Nanti dah terror tak apa, pukul 3 tak apa, pukul 4 tak apa. Mula-mula nak bagi latih diri dulu. Bangkit pelan-pelan, kena. Jangan terus buat sampai 4, 5, 6 rakaat. Buat 2 dulu. Buat 2 rakaat dulu pelan-pelan gitu. Dah lama maintain, up sikit. Dah rasa steady dah, mula-mula terpaksa-paksa lah. Mula-mula masuk bilik air tu, dia tengok pilih tengok dia. Pilih kata cepat ambil uduk. Dia menung tengok air tu keluar. Kadang biasalah macam tu, kan? Tapi mula-mula, dah lama-lama dia jadi biasa. Sungguh tak, saya try buat. Kata tok guru kami, dia tanya tok guru dia. Tok guru Haji Wan Ibrahim kot, orang panggil Tok Wain. Kalau tak silap lah, dia cerita, Tok Guru Siddiq Noh cerita. Dia kata, dia tanya Tok Guru dia, macam mana nak buat satu benda tu jadi biasa? Tok Guru dia buat contoh berak. Dia kata, kalau contoh kita ni biasa berak pukul 7. Contoh, biasa berak, bangun pagi. Kadang-kadang kan makan yang semalam punya makan, dia dah proses pagi tu nak melepas ya. Biasa pukul 7. Tepat je pukul 7 mesti nak terkeluar. Macam mana kita nak ubah berak tu keluar pukul 8? Dia ajar ni. Ini tok guru ajar ni. Dia kata ubah sikit-sikit. Hari ni berak pukul 7. Tanda pukul 7 kat dalam buku. Buku 55 kan. Okey, esok buat jadual. Esok berak mesti 7:05 minit. Jadi pukul 7 tu dia dah rasa dah. Tahan sekejap. 5 minit lagi. Sampai 7:05 minit, pergi melepas. Lama-lama, okey dah 7:05 minit tu. Esok pula try 7:10 minit. Lama-lama, kita sedar tak sedar, pukul 8 berak. Sungguh ni. Kenapa ustaz buat contoh berak? Datuk guru kata gitu. Dia buat contoh gitu kan. Nak maksudkan kenapa berak tu? Sebab kan berak susah kita nak tahan. Terkemut-kemut muka dah. Jadi sama juga dalam apa nama benda yang kita susah nak buat, kita boleh buat sebenarnya, tapi dengan cara sedikit-sedikit. Dia kata saya buat sikit-sikit lah ustaz. Sikit-sikit ke
langsung tak buat. Ni sikit-sikit sampai 4 tahun dah macam tu. Kut mana sikit-sikit kan? Kadang macam orang isap okok dah. Kita kata berhenti lah. Saya tengah berhenti ni Ustaz, tengah. Sekarang sikit-sikit isap. Sikit-sikit dah, sikit-sikit. Kat 5 tahun duduk macam tu sikit-sikit, bila nak berhenti ya? Dah kali kata berhenti dah Ustaz. Alhamdulillah berhenti dah. Alhamdulillah kita kata berhenti dah. Nak saya berhenti beli tapi ambil kawannya. Kita tak guna. Nyumpah kawan pula ke? Itu. Tapi insya-Allah ni jangan risau. Apa saja benda susah nak buat, jangan drastik, kita buat pelan-pelan. Insya-Allah Allah bantu. Lepas tu niatkan kerana Allah. Samalah tadi kalau nak berhenti okok, saya pun boleh berhenti okok. Tuan-tuan pun boleh insya-Allah. Kan? Saya dulu tegar agak isap okok, dahi 20 tu setiap hari habis. Lepas tu gulung pula okok daun. Nak kata sampai dah biasanya gulung okok daun, dalam gelap lampu tutup boleh gulung. Boleh nampak mana terbakar, mana balut, tahu-tahu bakar siap dah. Nak? Boleh buat waterfall, tahu waterfall? Geng okok tahu, mana waterfall? Tak nak ngaku. Nak keluar macam mana? Keluar ke hidung masuk ke mulut. Macam mana dah? Saya pun dah tak ingat. Mana nak katanya dah tegar sangat, tapi alhamdulillah sampai hari ni saya tak isap walaupun sepam. Okok faham bahasa tu, satu pam sekali sedut. Tak ada dah. Alhamdulillah. Ada orang kata tak boleh Ustaz, kalau berhenti sokok mati tu kan. Mana ada tak hati dah. Bohong tu semua. Tak ada. Boleh insya-Allah. Cuma janganlah drastik, buat pelan-pelan. Kan ada 20, okey, tulis jadual. Hari ni 20. Esok 19, 18, 17. Dah kali sebatang. Lagi sebatang pula suku batang. Setengah batang. Lepas tu suku batang. Lagi puntung saja. Lepas tu takkan isap dah puntung. Tak payah dah. Jangan pula lepas dah puntung pinjam kawan. Tak jadi. Tak jadi. Tapi kena disiplin lah. Kena disiplin. Jangan pula alah hari ni ejah lah kan. Jangan ejah-ejah gitu. Dia tak jadilah. Kita kena disiplinkan diri kita. InsyaAllah. Buat pelan-pelan. Macam tu juga bab makan. Saya baca satu surau tu, baca kitab Penawar Bagi Hati, bab tajuk Syarhut Ta'am. Makan berlebihan itu sifat mazmumah, sifat yang tercela. Makan banyak sangat. Makan banyak ni jadi hilang kelazatan ibadat. Jadi benak otak, mengaji susah nak faham. Ni punca sebab apa? Terlampau banyak makan. Banyak makan, banyak penyakit. Jadi orang tanya kepada Syekh, macam mana saya nak kurangkan makan? Bila makan banyak tu dah jadi biasa bagi saya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab pengarang kitab tu dia ajak, dia kata kamu kurangkan sesuap demi sesuap setiap hari. Mana kalau nak kira suap payah pula nak kira suap tak? Kita kira senduk kita masuk nasi lah. Biasa berapa senduk kita sekali makan? Kata 5 senduk. Apa dah hari ni 5 senduk, esok 4 senduk. Boleh maintain 4 senduk. Dah kata contoh seminggu dah 4 senduk tu rasa steady je, okeynya. Minggu depan 3 senduk. Apa dah steady 3 senduk, 2 senduk. Kali 1 senduk. Dia kali kan senduk-senduk gitu lah. Tapi janganlah langsung tak makan. Makan boleh. Saya tak setuju. Kalau ada doktor sini minta maaf nak, saya tak setuju dengan pandangan kata tak boleh makan gula, tak boleh. Tak, kalau tak ada gula pun tak boleh kita. Sebab semua yang Allah cipta ni yang halal, semuanya ada faedah dan manfaatnya untuk kita. Kita memerlukan benda-benda ni semua. Cuma yang jadi penyakit sebab berlebihan. Itulah hawa nafsu namanya. Nafsu syahwat. Nak banyak, tak nak sikit. Situ jadi masalah. Tapi kalau kita makan yang ni sikit tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah badan kita elok, steady, sihat. Ini dak 10 lemang dia seorang. Jangan sampai tu kita ambil 2 potong, sepotong jadi dah. Main cicah rendang jadi dah. Bagian nak rasa jadi dah. Jangan sampai banyak sangat. Gitu nah. Allahumma ya dzal habli syadidi wal amri rasyid. Dan tidak mana ni? Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama. Habli itu tali. Ya Allah yang memiliki tali asyadid, yang kukuh lagi kuat. Maksud tali ni agama, pegangan agama kita. Pegang agama Allah ni, kerana agama Allah ni kukuh, kuat.
Agama Allah tak ada siapa boleh cabar. Cabar pilah. Sebab tu Dr. Zakir Naik dia berani cabar mana-mana agama, berdebat dengan dia. Sebab agama kita ni stand dengan kukuh. Kita ada dalil yang kuat nak membuktikan Tuhan kita benar, agama ni benar, boleh. Walaupun Tuhan kita tak nampak. Tapi boleh kita buktikan. Contoh kalau lah berlaku delegasi, wakil-wakil setiap agama berhimpun. Wakil Yahudi ada, wakil Kristian ada, wakil Hindu ada, wakil Buddha ada. Sampai kat wakil orang Islam tak ada. Kita pun undi dapat kita sebagai wakil. Hang kena pergi ni, pergi wakil. Kita pun pergi wakil. Agama lain semua tunjuk Tuhan dia. Kata Kristian tu, yang kena salib tu Tuhan kami, dia kata. Orang Buddha pula tu, terdepan tu, dia kata tu Yang ni pula kata ni banyak tangan ni, ni nak Tuhan kami, dia kata. Sampai kat kita Islam, you orang Islam sebut Allah mana? Macam mana kita nak buktikan? Nabi sebut dalam hadis, innallaha ta'ala ihtajaba anil ukul. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tak terjangkau di akal. Kerana apa saja yang terjangkau di akal itu bersifat lemah. Walaupun aku tak boleh tunjuk Tuhan kita yang sebenar, tapi segala yang kamu sembah itu semua lemah, tak layak menjadi Tuhan. Takkan Tuhan kamu kena salib? Kalau Tuhan kamu kena salib, macam mana nak tolong kamu? Dia pun kena salib. Pelik tak? Ada lagi sembah yang kena salib. Atau tanya tu yang patung berhala tu, tanya dia siapa buat ni? Tak, kami duk buat, okey duk sama-sama tu. Yang cat muka, kami cat. Lepas tu kamu buat dia, kamu cat dia, kamu sembah dia. Tak pelik ke? Tak? Sebab tu benda ni sebenarnya bukan masalah sensitiviti agama, tapi menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab kita kesian, kita kena ada rasa kasih kepada orang bukan Islam, yang kawan kita yang Cina, yang India. Sebab Tuhan kita Allah, Tuhan dia Allah. Tuhan orang Cina Allah, Tuhan India Allah, tapi dia tak kenal Allah. Kita kena kenalkan dia, kita kena ajar dia. Sebab tu jangan kita faham Islam kelompok kita je Melayu. Tak, Islam untuk semua. Nabi tak bawa Islam untuk Arab sahaja, Islam untuk semua. Sebab kita ni Tuhan kita Allah. Siapa pun kita, Tuhan kita Allah. Tu kita kena ada usaha dakwah, nak selamatkan orang-orang yang tak kenal lagi akan Allah Ta'ala. Tak payah kata orang Cina, kadang orang Melayu sendiri pun tak kenal Allah ni. Kita kena tolong, bantu dia. Jangan terus menghukum sahaja. Ya zal habli syadid wal amri rasyid, dan urusan yang rasyid. Dan perintah, maknanya al-amri perintah, ar-rasyid yang bijak, dan perintah yang bijak, memuji-muji Allah. Ini salah satu kaedah berdoa. Bila berdoa, banyakkan memuji-muji Allah sebelum meminta. Sebelum kita nak minta, puji Allah dulu. Istilah kita, kalau bahasa kita panggil bodek lah. Bodek Allah tak apa, jangan bodek makhluk. Bodek makhluk boleh apa? As'alukal amna yaumal wa'id. As'aluka maknanya aku meminta kepadamu al-amna yaumal wa'id. Aku minta kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku merayu kepadamu ya Allah akan al-amna, keamanan, yaumal wa'id, di hari pembalasan nanti. Mintalah ya Allah, amankan kehidupan, amankan aku nanti di hari akhirat. Sebab hari akhirat orang gundah gulana, huru hara, takut dan sebagainya. Kita doa moga-moga Allah amankan hati kita. Dalam keadaan orang lain duk huru hara ni kalut semua, kita tenang aja. Duduk di padang mahsyar tu nanti di hari kiamat. Wal jannata yaumal khulud, dan memohon syurga di hari yang kekal. Wal jannah, syurga, yauma, hari, al khulud, yang kekal. Dan moga-mogalah engkau kurniakanlah aku akan syurgamu pada hari yang kekal abadi nanti. Moga-moga kita masuk dalam syurga yang kekal abadi. Macam tu minta doa. Ma'al muqarrabina syuhud. Ma'al muqarrabina syuhud, beserta bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin. Maksud apa makna muqarrabin? Yang rapat dengan Allah Ta'ala. Kita tak berapa rapat sangat. Kita ni banyak lara,
banyak dosa. Tapi kita nak duduk dengan geng-geng yang rapat dengan Allah Ta'ala. Ikut-ikutlah, ikut-ikut. Macam anjing Ashabul Kahfi. Dia tak tahu benda pun. Anjing tu dia nampak sekumpulan anak muda berjalan masuk dalam gua. Dia ingatkan geng-geng ni berjalan nak pergi makan ke apa, dia join lah. Sekali takut-takut nak ada makan, sekali dia ikut belakang masuk dalam gua dengan dia sekali duduk situ. Duduk sampai habis, tinggal tulang belulang, mati di situ. Bila mati, ahli Ashabul Kahfi ni tadi masuk ke dalam syurga Allah, dengan anjing-anjing tu sekali masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Dia mengaji ke? Dia tak mengaji ke? Tapi sebab dia ikut. Ini kan pula kita mengaji, ikut pula ulama, lebih-lebih lagi lah. Ada. Sebab tu kita kan ada rasa malu kalau tak dapat masuk syurga Allah. Sebab anjing pun masuk syurga Allah. Aduh. Yang akan melihat kepada wajahmu, kita doa dapat melihat wajah Allah. Kata tok guru kami, mata yang selalu tengok maksiat tak layak tengok wajah Allah. Cuma dari sudut akidah ahli sunnah wal jamaah, jangan kita faham wajah Allah tu bermuka. Jangan rosak akidah. Itu bukan faham ahli sunnah wal jamaah. Sebab Allah ni zatnya tidak berjisim, tidak berjirim. Itu panjanglah kupasan, nanti ada ustaz yang bahagian tauhid diterang lebih dalam lah. Cuma nak sebut makna wajah di sini ialah diri Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Allah izin kita dapat melihat Allah nanti di hari kiamat. Maka jaga mata, jangan tengok maksiat. Moga-moga mata ini dapat melihat Allah nanti di hari akhirat. InsyaAllah. Lagi sikit. Warruka'is sujud. Ruka'is sujud, di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu. Siapa tu mereka tu? Mereka yang muqarrabin tadi, yang rapat dengan Allah. Mereka ni sentiasa rukuk dan sentiasa sujud, maknanya kuat beribadat. Kita kawan dengan ahli ibadat, dengan kita akan terikut. Kita nak rajin semayang, kawan dengan orang yang rajin semayang, kita akan ikut dia. Kita nak rajin baca Quran, kawan dengan geng-geng yang rajin baca Quran, kita akan terikut dia. Kita nak mengaji kuliah, kita kawan dengan geng-geng yang suka hadir kuliah, kita akan terikut dia. Tapi kalau kita kawan dengan orang tak senonoh, kaki karaoke, dengan kita jadi kaki karaoke. Dia begitu kan? Nak jadi baik, tengok kawan. Al-mufina laka bil uhud, dan mana tadi? Dan menunaikan janji mereka kepadamu. Dan Allah tunaikan janji mereka kepada Allah tunaikan janji mereka, menunaikan janji mereka kepada Allah. Apa yang mereka janji? Janji menjaga agama Allah. Kita ni di alam roh dulu Allah tanya. Kita mengaku bahawa kita akan pikul agama Allah, kita akan jaga agama Allah. Allah tanya makhluk lain, semua tak berani. Allah kata siapa boleh pikul agama ni, agama tauhid, agama Islam? Bukit kata tak boleh. Bukit besar. Kalau aku pikul, aku pecah, dia kata bukit. Bukit tak berani, batu tak berani, jin pun tak berani, semua tak berani. Yang berani satu makhluk namanya manusia. Kita pernah berjanji dahulu, semua kita di alam roh dulu janji dengan Allah bahawa kita akan jaga agama Allah. Tiba-tiba keluar ke bumi, dia terpedaya dengan keseronokan dunia, lupa janjinya pada Allah. Jaga, jangan. Mereka yang rapat dengan Allah menunaikan janji mereka kepada Allah. Kemudian innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang mengasihani, yang maha pemurah. Wa anta taf'alu ma turid, dan engkau berbuat apa sahaja yang engkau kehendaki. Ingat Allah boleh buat apa saja yang Allah kehendak. Semuanya terserah kepada Allah. Ini doa yang diamalkan oleh Rasulullah, yang moga-moga boleh jadi contoh ikutan buat kita. Yang ada kitab bolehlah pelan-pelan hafal ke atau ni. Kalau tak boleh pun, kita ambil kaedah cara Nabi berdoa, dengan memuji Allah, dengan merendahkan diri, dengan memohon rayuan, minta kepada Allah, minta. Biasakan diri ni bila susah sebut nama Allah. Tak payah sebut nama orang lah kan? Bila susah aja ada masalah, Allah, ngeluh kepada Allah, bukan mengeluh atas
kesusahan yang dihadapi, jangan, itu tak elok. Tapi kita merayu pada Allah, tolonglah saya ya Allah, saya susah, merayu gitu. Dan biar lahir daripada hati. Menangis lagi bagus, kan? Biar datang daripada hati tu rasa sebab. Baru kalau siapa buat ni tak percaya, try buat. Nak buat jangan di khalayak ramai. Nanti kita jadi rasa malu dan sebagainya. Selalu buat masa bangkit tahajud di tengah malam, seorang-seorang dalam gelap bilik kita dan sebagainya. Kita sebut Allah, Allah, hidup aku macam ni susah ya Allah, tolonglah ya Allah. Engkau saja boleh tolong ya Allah. Kita hadir dengan suara yang perlahan. Kita akan rasa Allah macam dekat dengan kita. Bukan macam, memang Allah dekat pun, tapi kita akan rasa benda tu. Kita akan rasa Allah. Itu yang istilahnya rasa macam dalam pelukan Allah. Tu dia akan, hati tu akan jadi tenang. Esok pagi buat kerja relax, tenang aja, tak serabut kepala, insya-Allah. Jadi amalkan, moga-moga kita semua menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Allah selamatkan kita daripada azab api neraka dan ditempatkan kita di dalam syurganya, insya-Allah. Patutlah muka lain macam 9-12 dah. 12 aja terlebih. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa, esok kuliah subuh lah pula. Kita sambung sikit lagi kitab kita ni. Jadi cukup sekadar tu, dan macam biasalah di belakang sana ada sikit produk perniagaan, kan. Ramadan itu tak datang, raya. Raya pula dapat banyak duit raya tak? Pergi beli habis kan tu. InsyaAllah membeli sambil menderma. Moga-moga membantu perjuangan guru kita, Tok Guru Sidik Noh, dan juga bantu perjuangan cawangan kita di Gerik ni, di pondok Ustaz Nazmi kita. InsyaAllah dalam masih lagi pembinaan, tak lama lagi kita boleh buka lah. Mungkin cadang-cadang ada bincang itu nak buat jamuan raya kat situ, tapi tak tahu lagi lah, tengok macam mana. InsyaAllah nanti boleh kita beramai-ramai, InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Faya Rabbirham abdan nadak. Ya Tuhan kami, kasihanilah hamba-Mu yang selalu menyeru-Mu. Wa laisa lahu siwak. Hamba-Mu tidak punya apa-apa ya Allah yang boleh diharapkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma kshifil ghummata anil ummah. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan fikiran dari tengah-tengah umat ini ya Allah. Allahumma srif annal waba wal bala. Ya Allah, usirlah wabak dan bencana dari kami. Ishfina shifaan tamman. Berilah kami kesembuhan yang sempurna. Wa afina fi abdanina. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.